Okay. So write a program segment at lines mark with line 1. So kalau soalan macam ni korang kena pakai array list yang dah sedia ada kan dalam Java. Tak implement sendiri kan soalan macam ni. Ke korang pun tak sure? Boleh pakai yang dah ada kan? Yes. Okay. Tapi Okay. So aku ada dekat sini coding. Aduh, tak ada. Okay. So sekejap dia tak boleh nak zoom. File tu korang nampak tak ni? Kita tak boleh jumpa. 14. Okay, besar sikit. Alright, so soalan first tu dia cakap, yang ni dia dah bagi macam suruh kod lah ni untuk apa yang kita perlu buat. So untuk line 1 tu dia cakap first declare and create an array list name list lah nama dia. So kita kena pakai array list yang dah ada dalam Java. So basically korang just create objek lah. Kalau nak create something kita kena bagi tahu dia punya data type kan first sekali. So in this case kita nak create array list. So tulis lah first array list and then nama yang kita nak gunakan untuk as array list lah. So dalam contoh ni name list. Okay, so name list sama dengan new array list. Okay. Dia macam ni ke? Dia ada kena letak something kan sebenarnya. Array list. Okay. Alright, so basically macam tu lah kalau korang nak declare satu array list. Kalau ikutkan soalan ni, write a program. Kenapa dia dua markah string object. Okay, so basically macam tu je lah. Korang kena create satu line je untuk create object array list. So okay yang tu sama tak jawapan awak macam saya punya? Ni siapa? Faris. Okay. Okay macam ni betul kan? lah. Okay sama Okay, lepas tu untuk second question, write a program segment at lines mark line 2. Yang ni lah untuk kawasan ni. To insert 4 string object. So basically array list ni bila kita dah create, dia ada function dia sendirilah Java punya. Untuk gunakan, untuk kita tambah elemen baru dalam array list tu. Okay, so basically kalau korang pakai BlueJ kan, kalau BlueJ dia tak ada autocomplete macam ni. Kalau aku pakai ni Eclipse, bila kita tulis dot, dia akan keluar semua function yang kita boleh pilih lah. Kalau korang lupa coding pun tak payah Google, just tulis dot tu and then boleh nampak lah. So in this case, kalau korang guna array list, boleh guna method add ni untuk tambah elemen baru dekat korang punya array list. So dalam contoh ni, line 2 dia nak write a program segment untuk insert 4 string objects. Okay. Tuan Syafi, tuan. Macam saya kan, saya punya BlueJ ada masalah tau. So saya guna macam Eclipse juga macam tuan lah. So dia macam kalau nak create main class ke apa ke, ambil kelas saja kan? Ambil kelas je. Lepas tu kalau nak create main tu, contoh kat sini kan. Kelas ni create kelas biasa, tapi kita nak suruh dia tambah sendiri yang public static void main ni. Kalau nak tambah tulis sendiri boleh. Kalau nak suruh dia tolong tambahkan, boleh tick button ni, public static void ni. So macam biasa lah, create macam biasa. Kelas biasa je. Kenapa? Tak boleh run ke macam mana? BlueJ dah tak run, dia asyik error. Yang Eclipse tu boleh lah? Eclipse boleh. Okay. So kalau macam tu okay lah, boleh run Okay, so sekarang ni kita nak tambah Ali, Alice, Mutu dengan Mei-Ling respectively. So maksudnya respectively maksudnya Ali dulu, Alice, lepas tu Alice, lepas tu Mutu. Ikut urutan lah. Ini 2 markah je, so simple je. Copy lah. Ali, Alice, Mutu, Mei-Ling.
Okay, so kalau string korang biasa, tapi korang kan exam pakai PC kan, so boleh test lah ada error ke tak. Jangan lupa ni lah, kalau dia nak string boleh simpan in between quotation ni. Okay, itu untuk string. Korang boleh simpan string dengan letak di in between quotation tu lah. Kalau tak ada tu dia tak boleh detect lah, dia ada error. Kan dia jadi macam variable lah pula. Oops, sorry, bukan yang tu. So kalau Ali ni tak ada quotation kan, dia tak jadi string lah, dia jadi variable Ali. So ada error kat situ, dia tak tahu Ali tu apa. Kalau kita tak dekat dalam quotation mark, dia boleh tahulah yang kita nak tu sebenarnya string. Alright. Yang tu sama ni. Siapa? Faris? Sama. Itu senang je. CD terlepas. CD terlepas Using a for loop control, dia nak, line 3 ni dia dah start guna loop lah. So loop ni biasanya kita guna just untuk lalu satu-satu, one by one, elemen dalam array list tu. Faham tak? Sebab apa kita nak guna for loop tu? Okay, aku bagi contoh kenapa kita guna for loop. Macam mana kita nak print Ali tu? Faris? System dot print dot out. Tu aku tulis itu system dot print out. Lepas tu nak ambil macam mana? Ali tu kita nak ambil macam mana daripada name list tu? Tulis yang tu lah, yang ni kan nama dia nama dia tadi. Name list. Lepas tu tu Ali. Tak salah. Name list dot add. Dia kalau korang kena ingat yang kalau array list dia main dengan index. So maksudnya kalau kita nak dapatkan contohnya Ali tu kau kena tahu Ali tu dekat index berapa. Ali tu kat index berapa? Kosong. Okay. Okay, so macam kalau array list ni untuk add element pun dia boleh guna method add ni. Kalau nak get element boleh guna method get lah. Okay. So untuk dapatkan a list macam mana? Sama kan? Apa yang berubah? Dia sama tapi apa yang berubah? Index satu kan? Index dia. Okay, betul. So aku copy lah. Let's say aku nak print semua. Tapi yang ni aku tak guna apa orang panggil for loop. Aku guna manual lah. Aku tulis kosong tu 1, 2, 3 tulis sendiri. Okay, so bila aku run sini, korang boleh tengok kat bawah ni. Dia keluar bawah ni. Ali, Alice, Mutu, Mailing. Sekarang ni, soalan ni cakap dia nak guna for loop. Maksudnya kalau guna cara ni pun boleh. Tapi dia nak guna for loop. Okay, aku komen dulu. Tak bawah Kenapa kita guna for loop? Aku assume korang tahulah cara tulis for loop dia punya structure dia tu. Okay, kita akan start daripada kosong. Dia cakap sini nak print daripada mana sampai mana ni? Write a program segment add lines to display all elements. Okay, so maksudnya dia nak display all elements yang ada dalam name list ni. Okay, so kita akan start daripada index kosong kan? Index kosong. Lepas tu, sampai index berapa kita nak berhenti? 4. Less than 4 kan? Less than 4, okay. Betul-betul. Tapi, let's say aku tambah lagi orang dalam ni. Ada banyak lagi lah. Mailing ni ada 4. So total dia dah bertambah. Sekarang ni kalau tadi kita tulis less than 4 kan. Tambah lagi kan. Okay, so sekarang ni cara dia untuk buat benda tu dia boleh berubah-ubah, dia fleksibel. Awak boleh tulis name list dot size. Yes. Okay, macam tu. So kita banyak mana kita tambah pun dia akan dapatlah size tu, dia akan automatically dapat size tu. So in this case, tadi Ali, Alice, Mutu, Mailing tu ada 4 orang je. So namelist.size sama dengan 4. Kalau kita dah tambah 3 orang lagi, jadi total 7 kan. So namelist.size akan automatically jadi 7 lah. Okay. So sekarang ni kita try print apa yang jadi dekat I ni kan. I ni sebenarnya dia index je daripada 0 sampai 6. Padamlah ni. Okay, so sekarang ni bila kita dah ada I, kita boleh gantikan 0, 1, 2, 3 ni dengan I. Sebab tu kita kena guna for loop.
untuk tulis index tu dengan secara automatik lah. Kita akan guna I tu. Dia akan bertambah secara automatik daripada elemen kosong, elemen 1, 2, 3. Faham Oh, so tekan sistem. So yang tidak automatically lah. Automatically. So instead of tulis index ni manually, kita akan tulis I je. Sebab apa I ni bertambah? Sebab kita guna for loop lah. Kita start daripada kosong. Lepas tu dia akan tambah-tambah. So dia kosong, 1, 2, 3. Sampai bila dia nak stop? Sampai namelist.size. Okay, tu dia punya limit. Dapat yang tu? Dapat. Okay, so bila kita run, dia akan automatically print semua. Jadi bila kita tambah orang kat sini kan, contohnya aku tambah lagi orang kat sini kan. Aku tambah, lepas tu aku run lagi. So tak payah ubah apa-apa dekat for loop tu. Dia automatically boleh detect size kita dah bertambah. Jadi I tu akan stop dekat point yang berbeza lah. Okay, yang tu untuk soalan C. Okay siapa ada problem? Faris okay Faris? Okay, baru nampak cahaya. Nampak cahaya tu okay. Nak tanya? Boleh tanya. Abang tadi kan kalau letak I saja dia akan keluar susunan 0, 1, 2, 3, 4, 5 tu ke? Dia akan keluar nombor tu. Dia basically dia akan keluar I tu lah. Macam mana? Macam mana tu? Okay, kalau kita tulis system.out.println I, dia akan keluar I tu je lah. Maksudnya keluar nombor je lah, index je. Keluar nombor je, index je. So sekarang ni for loop ni dia macam rangka lah untuk kita. I tu kita nak guna untuk apa? Kalau kita nak cari nama, so kita letak get dia lah, namelist.get lah. Namelist.get. So sebab kita nak tiru sebenarnya ni cara manual. Okay, aku komen yang ni lah. Bila kita komen kan coding ni dia macam abai kan, dia abaikan. So basically kita nak buat benda ni, benda yang manually ni. Tapi dah kalau ada 100 orang kan, 100 line lah kena tulis. Panjang lah, jadi 0, 1, 2, 3 sampai 100. Jadi instead of tulis 100 line, kita boleh buat dalam 3 line je, which is guna for loop. Okay, aku komen yang ni. Macam ni lah. Kita boleh tulis benda yang sama. .get I. Lepas tu bila run, walaupun ada 100 orang, let's say aku tambah lagi. Orang yang sama sini, tambah lagi banyak. Banyak gila ni. So kalau korang nak buat manual, jenuh lah sikit. Tapi bila kita dah guna for loop, akan automatically print semua. See? Dia print semua. Tapi nama samalah aku guna, aku letak ni. Okay? Faham Faham. Alright. Moving on to next question. Okay. Next question. Write a program to remove elements Ali and mailing from the name list using the index of these elements. Okay. So sekarang ni dia nak buang Ali dengan mailing. Okay. Korang kena familiar dengan array list ni, dia macam mana nak tambah barang, nak ambil barang. Macam kalau nak tambah guna add, kalau nak dapatkan elemen guna get, kalau nak remove tulis macam ni kan, dot macam ni. Dia ada ni remove. Macam tu je. Kita boleh rujuk daripada situ. Remove. Yang remove ni tak dalam loop ke nak ke tulis dalam soalan tu lah. Ikut soalan. Maksudnya kalau loop ni bila kita nak buat benda something tu ulang banyak kali. So sekarang ni dia cakap dia nak buang siapa? Ali dengan mailing kan? Okay, Ali dengan mailing tu maksudnya kita buang Ali tu berapa kali? Sekali je lah Ali, sebab Ali tu seorang je dalam ni Okay, dia nak buang Ali dengan mailing. Mailing dah hilang. Tuan, kalau kita tak tahu indeks dia berapa, macam mana? Okay, so kalau kita tak tahu indeks berapa. Okay, sekarang ni, untuk yang ni Faris nampak tak? Macam mana nak buang Ali dengan mailing? Tekan remove atau letak indeks je lah kan? So Ali ni kosong kan? Untuk mailing berapa? Jadi 0, 1, 2, 3 kan? Okay. Okay, sekejap lagi kita pergi ke tu yang tak tahu indeks dia berapa Aku padam lah yang tadi tu.
Okay, kita nak tunjuk beza selepas remove. Sebelum remove dengan selepas remove kita tengok beza nampaklah beza. So boleh print je lah nak tengok beza dia. Kat sini nak letak ni lah. Satu macam border dekat print kita ni. Alamak, error. Namelist.size. Okay, so dia dah, dia tak boleh ni Index 3. 0, 1, 2, 3. Zero, 1, 2, 3. Kenapa dia tak boleh? Kalau buang 2 boleh? Strange. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Asal dia tak boleh buang 2 tu. 0, 1, 2, 3. Ke sebab situ macam ada 2 kali remove? Sepatutnya boleh je. Dia boleh print, dia boleh remove banyak kali kan. Sepatutnya nak buang index 1, 2. Tapi dia tak detect 2 pun tak ada Oh, okey. Betul lah, betul. Sebab dia ada 2 kali. Sebab dia dah ada 2 kali remove. Bila kita buang Ali tu kan, index 3 dah tak ada dah lah. Ali, Alice, Mutu, mailing kan. Bila kita buang Ali, yang ni jadi kosong lah. Alice ni jadi index kosong. Mutu jadi index 1. Mailing jadi index 2. 0, 1, 2. Jadi index 3 ni tak valid lah. Okay. So, okay, faham Tapi soalan ni tak valid lah jadi maksudnya. To remove elements Ali and mailing from the user index. Okay. Tapi 2 markah je. Takkan nak guna loop kan. Tulis namelist.remove je tuan. Kalau ikutkan macam tu lah. Kalau ikutkan soalan dia minta macam ni. Dia minta write program to remove Ali and mailing. Jadi kalau kita ikutkan yang problem kita ada tadi tu, yang kita run problem tadi tu, dia cakap tak boleh buang dah index 3. Sebab apa? Sebab bila kita buang Ali, kita akan tinggal macam ni kan contohnya. Alice, Mutu dengan mailing. So Alice ni jadi index kosong. Mutu jadi index 1. Mailing jadi index 3. 0, 1, 2. So index 3 ni tak wujud dah. Jadi tu problem lah kat situ. Jadi kita kena macam adjust sikit lah. Buang 2. So bila kita print, jadi Ali dengan mailing dah remove lah. So terjawab lah untuk soalan D. Soalan D. Okay. Tapi untuk soalan tu tunjuk macam ni lah. Tunjuk 2 line ni je lah. Kalau korang nak tulis jawapan. Sebab tu dia 2 markah je. Tapi kalau ikutkan betul lah. 02 Ingat point yang tu lah. So untuk remove elemen daripada array list, guna dot remove saja. Lepas tu boleh letak index dekat dalam kurungan tu. Okay, tadi ada orang tanya kan, kalau tak tahu index nak buang macam mana? Okay, cara dia. Okay, kita kena lalu satu-satu lah. Okay, dia cakap okay, kita nak buang Ali. Contohnya, kita nak buang Ali daripada kita punya name list. Tapi Ali tak tahu kat mana contohnya. Okay, so apa yang kita perlu buat, kita boleh guna for loop
untuk lalu elemen kita punya name list ni one by one daripada beginning sampai hujung. Okay. Sebab kita nak cari Ali tu. Ali ada tak dekat indeks kosong? Ali ada tak dekat indeks 1, 2, 3? Okay. Jadi maksudnya kalau kita jumpa Ali, kita nak buat something. Okay, kita boleh buat macam ni. If namelist.get I, maksudnya I tu kalau dia kosong, kita akan getkan kosong. Kalau kosong tu sama dengan Ali, kita nak remove lah. Kita nak remove elemen dekat index I tu. Okay. So dia jadi namelist.remove remove I. Okay. Oh, macam tu je. Macam ni je. Kalau kita tak tahu kita nak buang tu dekat mana? Kalau macam nak remove 2 orang sekali. 2 orang sekali kan? Okay. Tulis. Maksudnya dia kena buat 2 loop lah. Sebab kalau buat 1 loop, aku rasa dia error. Sebab size dia dah bertukar. Mula-mula size kita 4 kan? Jadi kita punya loop tu dia dah macam Size. dia dah berubah size. So dia kena buat loop yang berbeza lah. Sebab loop yang kedua tu akan run lepas kita dah remove. Okay, so namelist.get siapa? Mailing kan? Ni aku rasa ada error. Okay, so nak mau remove 2 orang kan? Yang ni kalau ke boleh? Kalau boleh terror lah. Nak tunggu apa? Tak ni. Tak print. Dia dah remove tapi tak print. So print namelist.get. Okay. So yang ni bahagian atas ni untuk remove, yang bawah ni untuk print lah, nak tunjuk elemen apa yang tinggal. Okay, boleh. Kalau nak remove 2 orang boleh bubuh dalam satu body saja. Dia automatic lah sebab namelist ni dia update every every cycle tu dia akan update lah. Maksudnya dia berbeza kalau kita tulis macam ni. Kita tulis 4. Kalau macam ni aku rasa error. Ada error. Sebab 4 tu dia static. Kalau kita letak namelist.size, bila dah remove kita akan buang satu size daripada size tu. Dia berkurang 1. Okay? Faham Boleh ke kalau kita guna equal case benda? Boleh. Yang tu dalam if tu korang boleh suka hati je. Nak letak ignore case ke, lepas tu apa lagi yang boleh selain daripada ignore case tu. Tapi maksudnya tak kisahlah kalau korang jenis macam soalan tu minta buang Ali, tak kisah huruf besar huruf kecil. Boleh lah. Namelist.get, lepas tu boleh .n. Ini dia sama dengan objek n. Sekejap. Aku rasa kena buat temporary punya string. So kalau guna equal ignore case tu dia akan jadi lagi panjang lah. Lebih panjang lah, maksudnya sebab kita tambah coding kan. Sekejap. No case. Lupalah dia punya ni. Ignore case. Dia punya cara tulis. Oh, dia macam tu. Tapi sepatutnya .n. Okay. Dia akan return apa Okay, so string temp sama dengan kita store nama yang sekarang ni dalam string temp sementara waktu. Okay, so temp dot baru keluar. Tadi tak keluar sebab dia bukan string lah, dia objek. Jadi bolehlah kalau nak buat macam ni kan. Macam kawan kita tanya tu, dia nak guna ignore case ni asal. Okay, nak convert ni objek. Tak apalah, aku tunjuk lah macam mana nak bagi nak guna contohnya equals ignore case tu. Okay, so first kali kita kena, tapi dia still sama lah. Okay, so first kali kita kena convert kepada string dulu. Sebab namelist.get ni dia tak return string tau. Dia return objek. Dia akan bagi kita objek. Objek dia tak ada method equals ignore case tu.
Okay, kalau korang perasan tadi aku tekan dot, dia keluar kan banyak. Tapi yang ni dia tak keluar banyak lah sebab dia bukan string. Kalau string baru dia ada yang panjang-panjang tadi tu. Tapi caranya lagi senang. Yang ni boleh guna untuk tapi kalau nak guna yang equal signal case tu kena guna cara tadi yang panjang sikit tu. Kena letak jadikan dia string dulu. Sebab dot get ni dia akan bagi kita satu objek. So better guna macam ni lah. Macam ni. Tapi biasa soalan yang depan-depan ni rasa dia tinggal. Dia tanya simple lah, tak payah panjang. Jadi macam direct je. Okay. Ini settle lah untuk ni. So siapa tanya dia yang macam nak remove kalau tak ada, kita tahu index tu. Dah terjawab. Saya. Okay tak Anis? Okay. So konsep dia kita kena cari dulu. So maksudnya kita akan namelist.getI. For every I tu daripada 0, 1, 2, 3, 4 kita akan check satu. Okay, I sama dengan 0 sama tak dengan Ali. Untuk indeks 1 sama tak dengan Ali. So kalau sama buat apa? Kalau tak sama buatlah apa-apa benda lain. So let's say aku tak remove Ali tu. Kalau jumpa Ali aku nak buat benda lain. Kita boleh set ke? Let's say aku nak tukar. Ni contohnya. Aku nak tukar Ali tu kan. Okay, kalau jumpa Ali aku nak tukar Ali tu kepada orang lain. Aku nak tukar. So maksudnya kita akan tukar namelist.set elemen dekat tempat yang ke I tu. Kalau I tu 0, 0 lah. Kalau I tu 2, 2 lah. Nak tukar kepada apa? Boleh tukar kepada apa sih error kalau macam ni kan. Okay, tak error. Nak tukar kepada Ahmad contohnya kan. Okay, so sekarang ni instead of buang Ali aku tukar kepada Ahmad sih. So Ali tu berubah. Basically korang boleh buat macam-macam lah dalam body if tu, dalam body loop tu boleh decide sendiri nak buat apa-apa. Okay. Alright, so yang ni settle soalan ni. Ada soalan lain lagi Faris nak tengok? Soalan bawah tu boleh tak? Boleh tak tengok soalan tu linked list sebab saya tak tahu beza array list dengan linked list ni bila coding tak nampak sangat. Oh, okay, boleh. Basically, dia dalam ni ada linked list? Ni linked list? Ada, okay. Ada. Minum air dulu. Okay, so tak tahu beza linked list dengan array list. Tak tahu maksudnya macam sama kan? Macam sama linked list. Dua-dua list juga tapi kenapa lain? Okay, so basically linked list ni kita nak access objek dia tak ada index. Kalau array list dia ada index. Maksudnya kita boleh access contohnya kita nak access objek dekat index ke 2 kan contohnya kan. Index kedua ni namelist.get index kedua dia akan print lah siapa tu? Mutu. Okay, tapi kalau linked list kita tak ada index tu lah. Jadi untuk cari satu-satu elemen dalam, let's say kita ada 4 elemen juga dalam linked list kita. Apa yang kita perlu buat? Okay, aku bagi contoh ni. Ada ni. Okay, aku buang sekejap ni. Okay. Okay, dekat tengah ni dah akan ada anak panah. Kalau linked list dia macam ni. Alamak, saja macam ni.
No. So basically the main difference. Okay. Main difference dia. Linked list dia tak ada index tapi array list ada. Jadi untuk access let's say kita nak access Roy ni kan. Roy ni dekat index 012 kan. Dia punya index aku kelihatan ni 012. Kalau dia array list, kita boleh access directly Roy tu dekat index 2. Tapi kalau linked list, kita tak ada index ni lah. Jadi kita kena start cari one by one daripada Jenny. Jenny ni Roy, Jenny ni Roy ke? Tanya macam tu. Lepas tu gerak ke next element. Justin ni Roy ke? Lepas tu next element. Roy ni Roy ke? Baru boleh ambil Roy tu. Kita tak boleh ambil directly dekat mana-mana index lah. Dia tak ada index. Konsep index tu tak ada dalam linked list. Okay, so yang tu main difference dia lah. Okay, sekarang kita tengok soalan ni. Write the definition of insert at back. Okay, ni macam advanced sikit lah. Method that accept one parameter of type car and store the car object as the last node of the linked list. Okay. Susah nak tulis sebab aku tak ada coding untuk yang depan-depan ni. Sekejap Aku cari coding untuk linked list dulu. Linked list. Tapi tak ada sini. Okay. Okay, tak apa. Aku sekarang ni siapa yang tahu linked list ni rupa dia macam mana sebenarnya? Siapa yang clear, siapa yang tak clear? Nak tanya siapa yang clear lah. Siapa yang clear linked list ni macam mana rupa dia? Siapa boleh macam share sikit lah dia punya idea linked list tu macam mana? Anyone? Tak ada idea. Tak ada idea kan? Tak nampak linked list tu macam mana? Nampak macam sama je dengan array list. Ya, yeah, nampak macam sama Okay, tak apa. Yep. Kalau macam tu, okay juga, maksudnya aku boleh start daripada awal je. Okay, so tak familiar kita akan start dengan array pula. Linked list. Ni tajuk dia Nak tunjuk dia punya structure. Okay. Linked list ni dia akan ada head dengan tail. Yang tu tahu Ada head dengan tail. Ada head dengan tail, maksudnya head ni adalah elemen yang pertama. Tail ni adalah elemen yang terakhir. Okay. So bila kita create satu linked list baru yang tak ada elemen lagi, maksudnya dia tak ada head dengan tail lagi lah. Dia akan kosong. Dia akan ada satu macam satu tempat kosong je. Sebab kita baru create linked list tu. Head dengan tail ni dia kira null. Null tu maksudnya tak ada apa. Dia kosong. Okay, outside borders. Okay, so basically kita akan Okay, yang ni linked list kita. Dia null. Dalam ni ada null. Maksudnya dalam tu tak ada elemen lagi. Okay, aku tunjuk sikit coding untuk linked list Okay. Bila kita tambah satu elemen baru, elemen tu akan jadi head. Sekarang ni head dengan tail kita dua-dua null. Null tu tahu apa? Null tu maksudnya tak ada elemen dalam dia. Okay, tak ada elemen. Maksudnya sekarang ni content kita null. Dia punya tail pun akan point to null juga. Okay.
So bila kita create satu head, satu elemen baru yang dalam linked list yang kosong, kita akan tukarkan null yang dekat depan sekali ni containing the element lah. Okay, kita akan contain let's say nombor je lah, nombor. Tak payah nama orang. 5. Okay, jadi linked list kita ni let's say kita bagi nama apa linked list LL lah. LL ni nama linked list kita Okay, so sekarang ni bila kita nak dapatkan head, kita akan tulis LL dot head. Jadi LL dot head akan return apa? Akan return 5. Faham So kalau korang perasan dekat coding linked list yang madam korang punya nota tu, dia banyak akan guna while loop. Okay, tak ada soalan dia tak while loop. Tak ada lah, sebab dia bagi tajuk je kan. Tajuk-tajuk atas je. Tak ada. Okay, sekejap aku cari nota. Chapter 3 linked list. Ke tak ada dia ni. Dia akan guna while loop. Sebab kita tak boleh guna for lah. For tu bila kita ada index, which is index I. Oh, dia tak ada contoh. Okay, so basically bila kita nak create next element, sekarang ni mana head, mana tail. Okay, yang ni head. Yang ni pun tail juga. Sebab dia satu je dalam tu. Okay, bila kita create, okay, kita nak tambah satu elemen baru dekat hujung. Apa yang kita akan buat adalah kita akan cari tail of this linked list. Kita akan cari tail dia. Lepas tu tambah elemen baru tu dekat tail. Okay, let's say kita nak tambah nombor ni nombor 8. Okay, so first kita akan cari tail dia. Tail dia dekat mana? Dekat depan kan? Which is the head also. Kita akan tambah 8 tu sebagai next element of 5 tu lah. Okay, kita akan copy paste dekat sini. Lepas tu kita akan kembang. Jadi null. Macam tu. Okay. Ini nampak tak ke ni blur-blur juga kalau yang ni, part ni. So tail kita akan berubah. Tail kita akan kembang ke belakang. Okay, tail. Ini basic idea dia. So bila kita tambah satu elemen baru lagi, contoh kita tambah 99 kan, nak tambah ni. Kita akan letak kat sini. Lepas tu tail akan bergerak ke belakang. Lepas tu dia akan ada point tu null. Null juga yang ni pun. Okay, so dia akan bergerak ke belakang. Every time kita tambah satu elemen baru dekat belakang, kita akan kembangkan tail tu akan jadi next element. Lepas tu dia akan point ke null lah. Okay. Head tu tetap 5 sebab head ni adalah elemen yang paling depan. Okay. Alright. Yang tu clear tak? Faris clear Faris yang ni. Nampak tak idea dia? Nampak Okay. Dah thumbs out tu kira okay. Okay. So okay. Yang tu basic idea dia. So okay. Sekarang ni bila kita dah tahu idea tu, kita boleh jawablah soalan ni sebenarnya. Alright. Yang ni linked list kan. Write the definition of insert at back method that accept one parameter of type car. Lepas tu kita nak dapatkan car daripada user. Lepas tu car tu kita nak simpan dekat last sekali. Okay. So sekarang ni public class node. Okay, sekarang kita ada nampak ni. Dia ada 3 benda. Satu first, which is head lah. Dia ganti dengan first. Nama je beza tapi konsep dia sama. First. Lepas tu ada last. Lepas tu ada current. Current ni abaikan dulu. Kita ada first dengan last. Dia cakap dia nak create satu method. Aku buatkan notepad je. Create satu method yang mana akan isi dia nak isi okay, oops. Alright. Kita nak insert car tu dekat back. So first kali kita akan buat ni lah. Kita akan tiru je dia punya ni. Dia punya tajuk apa? Tajuk method tu. Okay, dekat sini korang boleh apply lah tadi yang apa kita nak buat tu.
car data. Okay, kita berbalik kat sini. Okay, sekarang kita, jangan lupa kita ada ni tau. Kita ada elemen node first, last dengan current. Current tu abaikan dulu. Kita tahu yang tail kita tu dekat mana. Jadi sekarang ni, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh dapatkan data car ni. Kita akan create satu node baru. Sebab car tu dia punya maklumat je. Node tu kita belum create lagi. So first kita akan create node untuk car tu. So node, new node sama dengan node new node sama dengan new node lah. Tu cara nak buat tu kan. Nak buat apa? Nak buat satu objek baru kan. Okay, new node. Mana dia punya ni? Class node ni kosong lah. Definition of other methods. Okay. Dia ada constructor ni. Okay. So basically kita boleh set dalam ni nak letak data. So sekarang ni new node tu adalah satu node yang baru yang mana dalam dia ada data lah. Okay, dia akan jadi macam ni. Kita baru create yang mana terapung sekali. Sekarang ni dia masih lagi tak ni car tu masih lagi tak bercantum dengan linked list kita. Okay, let's say car tu dia masukkan Mercedes kan contohnya. Okay, dia masukkan Mercedes. Lepas tu dia masih lagi belum bercantum dengan kita punya array list ni. Okay. Setakat ni nampak tak? Setakat dekat kita dah create array list ni. Dekat kita dah create apa nama ni? Satu node yang baru ni. Nampak tak? Dah clear tak yang tu? First kali kita kena create node sebelum kita cantumkan dengan kita punya link list yang panjang tu, kita kena create dulu node yang baru tu. Which is dengan cara ni je lah. So bila kita nak insert back, first kali kita kena create node baru dengan menggunakan data yang user bagi. Okay, user bagi data. Dan dengan data tu nak buat apa? Kita akan create satu node baru. Node baru tu dia akan contain data lah. Okay. Lepas tu kita ada node ni je. Dia tak bercantum dengan kita punya apa ni? Dengan kita punya link list lagi. Apa kita nak buat? Siapa ada idea kat sini? Sekarang ni kita tahu yang tail kita kat sini, head kita kat sini. Bila kita nak tambah Mercedes ni, kita nak tambah kat mana? Tambah dekat tail. Tambah dekat tail kan? Okay, so sekarang ni, okay. Tambah kat tail lah, kita akan cantumkan dekat tail kan? Okay, so sekarang ni kita tak nampak yang aku komen kat sini lah. Komen ni maksudnya untuk rujukan kita lah. Tail sekarang ni elemen dia 999. Lepas tu dia point tu null. Okay. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena pointkan next untuk tail yang sekarang. Okay. Next untuk tail yang sekarang. Next yang ni kan. Tail yang sekarang di tengah point dekat null ni kan. Kita nak tukar next tu kepada Mercedes tu. Okay, faham tak? Kita akan pointkan sebagai satu variable baru lah. Okay, sebab dalam ni, dalam soalan ni dia cakap okay, linked list ada next. So every node yang baru akan ada null lah. So sekarang ni tail kita akan point towards null. Akan point towards null. Jadi bila kita nak tambah satu node baru, kita akan tukarkan tail.next, okay, ataupun last.next macam dalam soalan tu. Apa yang kita perlu adalah last.next sama dengan, siapa ada idea sini nak tulis sama dengan apa? Last.next which is currently dia null. Okay, null value. Tak ada. Sekarang ni kita nak point dekat apa? Last.next yang baru. Siapa ada idea? Letak elemen baru lah kot. Ke salah? Okay, tak apa, kalau salah tak apa. Kita kena cakap dengan confident. Cakap je. Kalau salah kita betulkan sama-sama, tak apa. 99. 99. 99. Okay, so sekarang ni 99 ni kita punya tail dalam node. Okay, okay.
dalam node. Macam mana tu soalan tu Nabila? Dalam node, maksudnya last.next. Last tu adalah ni. Last tu adalah ni. Value dia, okay, korang tengok kat sini Data dia ada let's say 999 lah. Lepas tu next dia adalah null sekarang ni. Untuk sekarang ni sebelum kita expand. Kalau kita nak expand, kita nak tambah Mercedes tu, kita nak buat apa dekat tail yang sekarang ni? Kita nak tukar apa dekat tail ni? Maksud aku yang ni lah. Yang ni daripada sini sampai sini. Yang ni semua tail tu punya. Maksudnya dia punya data dia 999 and then the next element of tail sekarang ni adalah null. First kali kita nak tukar apa? Kita akan tukar next value of the tail lah. Kita akan tukar. Kita nak point ke apa? Tail yang, maksudnya next yang baru ni apa dia? Siapa ada idea? Nampak kat sini. Buat .next yang baru ke? Buat apa yang baru? .next untuk gerakkan tail dia ke belakang. Macam gerakkan tail. Okay, gerakkan tail tu lepas ni. Maksudnya sekarang ni, kalau kita gerakkan tail kita akan jadi null. Jadi sebelum kita letak tail tu sebagai next element, which is the last element, kita kena tukar null tu kepada something dulu. Which is, kita nak tukar kepada elemen yang baru yang user bagilah. Which is new node yang kita baru create. User bagi data. Dengan data tu, Mercedes, kita akan create satu node baru, which is sekarang ni dia masih lagi belum bersambung dengan kita punya linked list. So new node tu dia masih lagi tak sambung dengan kita punya linked list kan. Jadi untuk sambungkan dia, kita letak kat mana? Kita akan letak dekat last.next. So kita sambung lah, last.next sama dengan New node. Dengan Mercedes. Macam tu je. New node. Macam tu je. Macam tu je. Satu je. Okay, so sekarang ni Mercedes. Okay. Kita follow kita follow dia punya ni. Dia punya gerakan dia. Okay, sekarang Mercedes dah pergi situ. Lepas tu dia ada ni lah. Dia ada point tu null. Okay. Korang kena tengok ni je. Dia punya step. Sekarang nak buat apa? Okay, sekarang ni apa yang korang nampak? Apa masalah kita sekarang ni? Masalah kita, tail ni bukan elemen yang last. So sekarang ni, tail ni kita nak tukar. Kita nak tukar kepada apa? Kalau aku cakap ni kan tail lah dia punya coding dia. Tail akan tukarkan sama dengan new node. Hit.data. Okay. Kita boleh, okay, kalau kita letakkan new node. New node tu tadi, korang ingat tak tadi masa kita create new node kan? New node tu dia macam terapung kat sini tau. Jadi bila kita create, okay, kita copy kan, kita letak sini. Kalau, alamak. Okay, Mercedes ni. Okay, tadi ada kawan kita cakap, okay, tail sama dengan new node. Nanti tail kita ni, dia tak akan ada kat dalam linked list lah, dia akan dekat sini. Dia macam terpisah dengan linked list. So tak boleh samakan dengan new node. Kita kena samakan dengan apa? Korang kena tengok kat sini, tengok dekat linked list kita tu. Last.next, okay. Siapa dapat tu? Syazani. Okay, so kita kena refer apa yang ada dalam kita punya linked list. Kita akan point kepada last.next. Okay, kalau kita point kepada new node, tail kita ni akan jadi kat sini lah. Dekat mana-mana dalam kita punya memory PC kita lah. Okay, so tail sama dengan tail.next. Okay, so sekarang kita dah pindahkan. Kita dah pindahkan dekat sini. So settle lah untuk definition ni. Ada siapa cakap tu? Ada soalan ke? Tail.next. Macam mana? Tail? Oh, ya, okay. Last. Salah ni. Salah tulis ni. Okay. Confuse. Okay. So sorry. Siapa yang confuse? Sebab dalam contoh ni kita guna tail kan. Okay, last.next sama dengan new node. Lepas tu last yang baru akan jadi last.next. Walaupun last.next ni adalah new node, tapi kita tak boleh set lah last ni sama dengan new node. Walaupun ni kita ni sama ni sama dengan ni. Jadi basically yang ni boleh ganti je lah sepatutnya.
Tapi kalau kita buat macam tu dia akan terpisahlah dengan kita punya ni. Sebab new node tu adalah satu yang tak bercantum lagi dalam kita punya linked list. Okay, yang ni soalan ni senang sebab dia ada Allah. Linked list lah. Macam mana Azmin? Tak, maksudnya kalau kita buat last equal to new node, kiranya bila new node tu takkan ada dalam kita punya linked list lah, tata alih tu. New node tu ada sebab kita dah set kat sini. Kita dah set dekat sini. New node tu ada dalam linked list tapi yang last tu yang tak ada. Sebab last yang kita ganti kan. Last tu yang tak ada. Tengok kat mana yang kita silap tu lah. Maksudnya last ni macam tail lah. Last ni akan ada tiba-tiba dia pindah dekat sini. Dia akan point ke sini pula. So kita tak ada tail lah dalam kita punya linked list. Okay, faham. Okay, faham bila nak buat soalan ni nampak Maksudnya macam kita buat declare instant. Lepas tu kita buat new node. Okay. Lepas dia new node tu macam mana tu? Okay. Mula public void insert add back ni car data nama linked list kita car data kan maksudnya kan. So bukan car data tu nama apa linked list bukan. Car data ni data yang baru yang user nak create dalam linked list kita. Dia bagi satu kereta baru lah, dia bagi Mercedes ni contohnya. So dengan Mercedes tu kita nak buat apa? Kita nak buat satu node baru. So data tu bukan node Siapa yang fikir data tu node, dia bukan node lagi. Kita kena guna data tu sebagai value untuk node kita. Which is right here lah. Kita kena buat node baru. Lepas tu bagi tahu Java, okay. Node baru ni value dia data. Sebab kalau tak ada kat sini kan. Java tak tahulah nak bubuh value untuk new node ni apa. Jadi kita kena minta daripada user. Nak value untuk data tu apa? Okay Faris. Okay. Sekarang ni kita dah buat new node. Lepas tu step dia korang boleh lukis je sebenarnya. Kalau dalam exam kan, kalau lupa step dia tak hafal, korang lukis je node tu. Lepas tu, lepas dah tambah tu apa yang kita nak ubah, kita ubah dalam kod sekali. Maksudnya apa yang korang buat dekat sini, korang buat dalam bentuk coding dekat sini. Okay. Okay, siapa ada soalan? Siapa yang blur-blur lagi? Saya sebenarnya blur-blur tapi rasanya okey kot. Blur-blur tak apa. Kalau blur-blur sikit-sikit ke banyak ke, cakap je. Kat mana tu? Line mana? Line yang ni? Line ni? Line, okay. Maksudnya sekarang ni, saya nak buat new node data. So user tu dia nak masukkan kereta nama Mercedes. Betul. Kan? Okay. Lepas tu, dia ada masukkan dalam data lah, data kereta tu. Betul. So, kita letak last.next samakan dengan new node. Maksudnya, nak letakkan dekat tail. Tail, okay, sebab sebelum kita tambah, tail tu sama dengan null kan? Tail okay, sama so tail.next sama dengan null. Jadi sekarang ni, tail.next kita dah bukan tail lah. Lepas ni kita nak tukar, dia bukan tail lah. Jadi tail.next bukan lagi null lah. Kita nak tukar kepada new node tu, node yang baru. Lepas tu? So maksudnya time line last kali yang tu last equals to new node tu, kita nak buang null lah maksudnya. Macam tu. Null tu kita dah buang kat sini. So kita nak letak benda dalam null tu masa kat last new node tu. Yang ni, untuk yang ni. Yang ni kita nak pindahkan. Ni kita punya rujukan tail ni. Okay. Kita nak pindahkan tu. Sebab sekarang ni kalau kita sampai kat sini je coding kita, tail kita tu tak bergerak, dia akan stay dekat situ je lah. Jadi sekarang ni tail kita dah ada elemen baru. Elemen baru tu akan jadi tail. Macam tu. Elemen baru tu ni salah ni. Elemen baru tu akan jadi tail. Kita akan gerakkan last kita sebagai last.next. Okay, faham nampak yang tu? Sekarang ni tail kita ada elemen baru. Jadi dia bukan tail lagi dah. Kita akan gerakkan tail ni kepada elemen yang next tu. Yang ni boleh tak gerak ni? Tak boleh lah sebab dia null. Null ni maksudnya tak apa-apa. Jadi tail kita akan always point to null. Jadi sebab tu kita tahulah yang tu dia tail. Dia akan point to null. Okay, clear tak yang tu Faris? InsyaAllah.
Okay, insyaAllah Okay, kalau nak tambah data tu, for example Mercedes, dekat mana nak letak working nak masukkan Mercedes tu? Okay, so let's say kita dah ada method ni kan, contohnya. Nabilah, kita dah ada insert back ni kan. Kita nak guna dekat mana benda tu kan, macam tu kan maksud dia. Okay, so dia ada, sepatutnya dalam soalan ni ada main lah, main method. Jadi dalam main method tu kita akan create link list. Okay, aku buat satu baru Aku buat kat bawah. Ini soalan tadi, soalan yang first tu. Kalau kita nak guna insert add back ni, nak insertkan Mercedes. Contohnya, kita nak guna kat mana? Kita guna dalam ni lah. Dalam kita punya main method. Okay, so first kali kita akan create apa tu? Link list. Link list kereta kita sama dengan link list. Okay, so lepas tu kita insert kan kereta kita dot insert back. So insert back ni basically walaupun kita punya apa tu, link list kita kosong, kita dah boleh guna dah. Okay, aku demonstrate macam mana dia function kalau link list kita ni kosong. Okay, kita buang ni semua. Tail ni dah tak ada. Okay, delete. Okay, so ini pun head, yang ni pun tail. Sebab dia tak ada apa-apa dia null je. Okay, so Mercedes ni kan, kita nak tambah Mercedes ni, let's say dekat as the first element. Jadi kita try tengok method kita jadi ni dia function tak sebenarnya. Okay, insert add back ni kita akan insertkan new car, data dia bagi Mercedes. Ataupun aku buat satu lah dia punya ni. Okay, first kali kita kena create car dulu. Okay, sebab kita tak boleh insert directly Mercedes macam tu. Sebab Mercedes tu bukan objek. Okay, Mercedes tu bukan. Kita kena create object which is car lah. Okay, kita ada kelas kan. Kita ada kelas mana? Car ni. So okay, first kita kena create car Mercedes. Okay, one by one kita buat. Car kereta baru sama dengan new car Mercedes. Sekarang ni kita baru kita nak insert kat sini. Baru boleh bobo directly. Kereta baru. Sekarang kita try kita insert kereta baru ni dekat link list kita which is sekarang ni tengah kosong. Okay, kita nak insert Mercedes ni. Kita tengok dia punya step. Alright. Aku pun tak tahu jadi ke tak sebenarnya. Tapi sepatutnya jadilah. Sebab tadi kita try jadi. Okay, aku buang ini. Mak dia besar sangat. Okay. Okay, first kita akan buat apa? Kita call insert add back ni. Okay, so kereta baru dah masuk dalam ni. Okay, kita bawa sini. Kita bawa sini. Lepas tu first thing kita akan buat adalah kita akan create satu node baru. Which is dalam dia ada Mercedes lah. So macam ni, Mercedes. Okay, Mercedes dah created. Tapi dia belum bersambung dengan kita punya link list. Jadi last.next. Which is sekarang ni null lah. Dia akan always ada ni. Kan tadi kan tail kan dia akan point to null kan. Sekarang ni head kita tail juga. So dia akan ada sama lah. Dia akan ada null kat sini. Kita buat petak lah. Null. Okay, so first kita akan create satu node baru which is done kat sini. Dah created tapi belum bersambung. Tail.next kita akan samakan dengan new node. Okay, tail.next. Tail.next kat sini. Samakan dengan new node. Lepas tu tail kita akan bergerakkan jadi tail.next. Okay, so kita akan pindahkan tail ni. Jadi tail.next which is tail yang sekarang punya next. Okay, tail sekarang punya next. Jadi macam tu. Okay. So ini null. Point to null. Alright. Macam tu je. So basically boleh guna dekat mana-mana je lah. Walaupun kita milih list kosong, kita boleh guna kita punya insert add back ni. Sampai panjang-panjang lah kita punya tu. Okay. Nabilah clear tak Nabilah?
Okay. Alright. So, Azmin ada soalan ke? Contoh kalau kita nak tukar yang head tu, nak masukkan nilai, dia kena insert at front kan? Kita nak tukar. Okay, kita nak sini ada ni kan. Okay, dalam contoh yang soalan ni dia tak ada insert at front. So kalau Rasin dalam nota ada kot. Tapi kalau korang nak tukar head ke, nak tukar tail ke, boleh je semua. Okay. So link list sama dengan node first. Dia macam ringkas sangat lah. Nak explain pun dia macam susah sikit. Sebab banyak benda kena explain. So contoh ni ringkas sangat. Dia ada first dia tu. Kalau function dia banyak sikit lah. Kalau null buat apa. Kalau head dia null buat apa. Okay. So kita try move to next question. Tuan, macam contoh lah kan. Kalau kita nak buat macam user tu yang input nama kereta tu, macam mana? User tu input nama kereta tu? Boleh, tak ada hal. Okay, sekarang ni nama kereta kat mana? Line ni kan? Kat kereta new car. Okay, Mercedes ni kan? Kita boleh ganti dengan variable. Maksudnya, kita padam dulu. Nama kereta. Tapi nama kereta ni kita kena create lah dulu. Okay, so dia akan jadi string nama kereta. Tapi kalau kita buat macam ni, dia still kita yang bagi kan, bukan user kan. So first thing first, kita kena create string nama kereta tu. Lepas tu kita boleh minta input daripada user. Macam mana? Siapa ada idea? Faris ingat tak macam mana nak ambil input daripada user? Yang get tu kan? Yang lupa lah dia punya nama tu. Ya. Apa dia punya ni? Dia punya nama dia lah. Satu perkataan je apa dia. System, mula buat instant dulu. Yang ada system.in tu yang tu betul. Yang tu scanner kan? Nama dia scanner kan? Okay, so let's say kita dah ada scanner, kita dah buat dah. So kita ada atas ni. Aku ringkaskan je lah. So bila kita nak scanner ni, ni. Aku tulis dot je lah. System.in tu. Okay, so sekarang ni kita nak masukkan user punya input ke dalam nama kereta. Jadi cara dia nama kereta sama dengan scanner.nextLine. Okay, so sekarang ni nama kereta ni kita create nama kereta which is sekarang kosong. Lepas tu bila kita dah minta scanner.nextLine, nama kereta tu akan diisi dengan user punya apa tu? User punya apa-apalah input dia. Jadi nama kereta ni instead of Mercedes tadi kita boleh pindahkan ke sini. Dia macam pindah-pindah je. Yang ni create sini, lepas tu kosong. Nama kereta tambah dekat jadi scanner.nextLine. Jadi dia ada isi dengan user punya input. Nama kereta ni ada Mercedes ke, Myvi ke, Azia ke. Lepas tu dia boleh tambah dekat sini. Oops. Macam itulah. Nama kereta ni akan jadi nama untuk kereta baru. Okay. Okay tak yang tu? Boleh boleh faham Faris okey tak? Nak dapatkan input dari user. InsyaAllah. Okay insyaAllah Dia pun selamat. Ya. So beza tak apa. Ini cakap dulu. Bila masa kita nak guna while loop dalam ni Okay. Masa bila kita nak guna while loop kita tengok contoh. Ni. Sebab dalam contoh ni dia dah ada tail. So while loop, let's say kita nak guna untuk cari elemen dalam linked list kita. Okay, kita pergi sini. Okay. Panjangkan sikit dia punya ni. Okay, so macam mana kita nak cari, let's say kita nak cari Ronald. Apa yang kita perlu buat first kali, kita kena buat node. Okay,
Kita akan buat node. Nama node tu let's say current node lah. Current node. Which is node yang kita nak. Tak payahlah tulis sini. Okay. Node current node. Which is node yang kita nak guna sebagai pinjam sekejap lagi. Jadi korang nampak macam mana nak guna dia. New node. Okay. So sekarang ni. Macam mana kita nak cari Roy? Dia punya idea dia is. Kita akan start daripada head. Which is kat sini. Head. Ni tail. Tail akan point to null. Okay. Okay. So kita akan start daripada current node. Kita akan set current node tu dekat head. Sebab current node ni kita akan guna untuk pindah daripada Jenny ke Justin, Justin ke Roy, Roy ke Ronald. Jadi kita akan buat current node sama dengan head. Okay, dekat sini kita akan guna while. Sebab apa nak guna while? Sebab kita akan pindahkan head kita tu ke belakang selagi apa? Siapa tahu kita nak pindah tu, kita nak gerakkan head tu. Kita nak cari Ronald tu, let's say. Kita akan gerakkan selagi apa? Selagi. While ni selagi lah maksud dia. Siapa ada idea? Selagi not null. Selagi not null. Selagi macam mana? Selagi statement tu true. Okay. Yang tu okay, apa yang true tu? Dalam while ataupun if memang dalam tu akan jadi true. Tapi apa kita nak ni? Kita nak check. Kita nak pindah-pindah tu macam kita tahu dah sampai hujung. While. Okay, aku bagi hint lah. Dia akan bagi macam ni. While current node dot, dia ada value kan, dot value is not equal to null. Okay, aku tulis coding lah, habiskan. Current node, if current node dot value, nak cari Ronald lah contohnya, sama dengan Ronald. Okay. Tu tulis sini kan, jumpa Ronald. Ni komen Aku tak tulis coding ni lah, panjang sikit. Which is system.print lah, system print lah. Jumpa Ronald. Okay, so kita akan start dari sini. Okay, current node kita akan jadi head. Okay, current node. Okay, kita tukar. Current node sama dengan head. Tak ada head lah. Jenny. Okay. Sekarang Jenny ni null tak? Kita dah start guna while loop dah. Okay, yang ni kita create node untuk ni, temporary punya node. Lepas tu kita set temporary punya node tu kepada head, which is the starting point. Lepas tu kita akan check. Head ni null tak? Tak, dia ada value. Ada value, okay. Tak null, kita akan check lah. Sebabkan dia ada value, kita check. Dia sama dengan Ronald tak? Okay, kita check. Kalau, okay, Jenny sama dengan Ronald tak? Tak sama kan? Jadi kalau tak sama, kita kena buat apa? Aku tertinggal satu line. Return. Return kurang tepat sikit. Okay, sekarang ni kita macam mana? Okay, sekarang kita kat Jenny kan. Kita kat Jenny. Kita check. Okay, Jenny ni tak null. First kali kita check Jenny tak null. Lepas kita check Jenny ni sama dengan Ronald tak? Kalau tak. If. Okay, sekarang kita dah check current node value which is Jenny. Jenny sama dengan Ronald tak? Tak sama dengan Ronald. Kita nak buat apa? Next. Okay. Betul. Okay, dah ada kena dengan next. Kita akan gerakkan current node kita kepada head.next. Bukan. Current node sama dengan current node.next. Faham Current node sama dengan
current node.next. Macam tu je. Kiranya dia akan ke seterusnya. Ke kanan. Nampak tak dia punya game dia macam tu. Okay, so sekarang ni current node kita akan berpindah kepada Justin. Okay. Oh, okay. Justin. Okay, dia akan pindah ke kanan lah. Kita ulang balik. Justin ni null tak? Maksudnya kita akan buat selagi content kita tu tak null, kita akan buat dalam body ni lah. Kita akan check, okay dia tak null. Lepas tu Justin sama tak dengan Ronald. Tak sama. Okay, tak sama tak apalah, kita gerak ke next node. Okay, so Justin akan bergerak ke next node, which is current node ni, which is temporary punya node, kita akan jadi Roy lah. Okay, Roy. Okay. Dekat sini lah kita punya gunanya while ni. Kita nak check selagi tak null. Sebab kita tak ada index. Yang current node equals to current node.next tu dalam if tu ke ataupun kat luar loop? Dalam if ataupun dekat luar loop, maksudnya dekat sini dalam if ataupun dekat luar while tu. Luar while Okay, sebab apa kena letak current.next tu dekat dalam loop? Okay, let's say kita letak sini kan. Tapi kita boleh tiru je apa yang kita buat dalam coding ni dekat kita punya contoh ni. Okay, so head sekarang ni sama dengan current node sama dengan head. Okay, kita start balik daripada awal. Current node sama dengan Jenny. Lepas tu apa yang kita akan buat adalah, okay, ni dia settle line ni. Lepas tu current node kita dah gerak awal-awal lah. Kita tak check pun Jenny tu. Nampak tak? Oh, okay. Okay, Nabilah cakap sebab selagi dia tak jumpa apa yang dia nak, dia akan ulang balik proses. Betul-betul. Sebab selagi tu sebenarnya while lah. Bila korang tengah-tengah buat kan, tengah fikir coding tu, apa nak buat ni? Korang nampak kan selagi. Maksudnya kalau ada guna selagi ke, jadi while. Kalau if jadi, maksudnya kalau korang dalam coding tu, okay, kalau jumpa ni, tu guna if sebab kalau kan. Okay. Basically, kalau kita bubuh current.next ni dekat luar, kita tak bubuh dalam while ni, dia tak akan bergerak lah current node which is temporary tu. Dia akan start dekat Jenny je. Okay, dia akan check. Okay, contoh kan, Jenny kan. Okay, lepas tu, dia akan check. Jenny null tak? Tak null, okay. Buat body dalam tu. Lepas tu dia check, Jenny sama tak dengan Ronald? Tak sama. Lepas tu dia dah tak ada coding dah. Dia buat apa? Dia tak buat apalah, dia akan ulang balik je lah. Current node ni still lagi Jenny. Dia tak pergi ke next. Sebab next ni kita tak letak dalam body. Okay. So dia akan jadi still Jenny lagi lah. Jenny null tak? Jenny tak null. Jenny Ronald ke? Bukan. Lepas tu dia sampai sini, ulang balik. Jenny null tak? So apa masalah dia bila kita letak current node.next tu dekat luar? Nilai head. Dia tanya benda sama lah. Dia tanya benda sama lah. Dia tak berubah. Korang punya Eclipse tu, kalau korang guna Eclipse ke BlueJ ke, dia akan crash lah sebab dia akan run infinite punya ni. Okay, so sebab tu kita akan gunakan. So basically coding ni korang tak perlu hafal 100% pun. Korang kena macam ingat lah. Okay, dalam nak cari kena guna while, lepas tu boleh draft sendiri. Lepas ni nak buat apa, lepas tu tulis dia punya pseudocode. Lepas tu kita tukar kepada code. Okay. So bila dah jumpa, dah akan print Ronald. Okay, so let's say kita dah jumpa Ronald kan. Ronald, lepas tu dia akan print lah jumpa Ronald. Lepas tu dia gerak lagi ke Kevin. Kevin ni null tak? Dia check dulu. Kalau null dia skip lah. Dia tak masuk dalam body ni. Okay, Kevin ni null tak? Tak null. Lepas tu dia check. Kevin sama dengan Ronald tak sama. Lepas tu current node daripada Kevin kita akan gerak kepada next node. Which is null. Sekarang sampai null. Null ni null tak? Dia akan check. Okay, dah null. So maksudnya kita dah sampai kat hujung kita punya linked list. So dia akan keluar daripada loop ni. So kerja kita untuk cari Ronald tu selesai. Okay. Siapa tanya tadi? Ini saya tanya. Untuk masa bila kita nak guna while loop ni. Okay. Nampak tak dia punya kegunaan? Nampak. Okay. So maksudnya selagi nak buat something tu kita akan guna while. Which is in this case kita nak buat something tu selagi node kita tu bukan null value. Okay. Faham. Okay, faham Tadi siapa ada ni? Dia nak tanya tapi Anis tengah tanya. Siapa Anas. Anas
Anas ada soalan, Anas? Nope. Dah terjawab. Alright. Terjawab tak apa. Okay, dah pukul 10.30 Kau nak stop pukul apa ni? Last question. Write the definition of get next. Okay. Kita akan habiskan soalan ni lah. Lepas tu state two differences, okay. Tak apa, nanti aku akan cuba buat lah video untuk link list. Release tu pun tak habis lagi sebenarnya. Oh, Ashraf ada lah ni Ashraf. Aku tak jawab lagi soalan dia yang dia kasih tu. Tapi tak apalah, aku cuba lepas ni. Record lah. Alright, so write the definition of get next method that will return one object of type car in linked list. Get next ni. Okay, siapa ada idea get next ni apa? Sebelum kita start coding ni, kita kena tahu dulu lah get next ni apa benda sebenarnya, dia nak apa. Kalau tak tahu dia nak apa, kita tak nampak lah. Nak tulis apa dalam body tu. Get next ni dapatkan yang seterusnya ke? Yang seterusnya, betul-betul. So dia macam ada lebih kurang macam get first lah. Tapi get first ni nak dapatkan first node tu. Get next ni nak dapatkan elemen seterusnya of the current. Sebab tu aku cakap abaikan dulu current ni sebab tadi tak masuk lagi, sekarang baru masuk. Current ni maksudnya sekarang ni kita ada dekat mana? Kan dia ada node-node kan. Kita daripada first bergerak kepada next. So next tu akan jadi current. Next pada next tu akan jadi current. Okay, so get next ni akan return next element of current lah. Okay, aku tunjuk sikit, aku demo kenapa kena guna ni Kenapa kena guna get ni Ya betul. Linked list ni memang kena pakai while loop sebab dia tak ada index. Dia tak boleh pakai for sebab for dia ada tu. Dia ada I tu kan. I tu kan jadi nombor 0, 1, 2, 3, 4. Tapi linked list ni kita tak ada index. Kita kena guna while lah. Which is while kita tu ada penghujung dia sampai null. So while something is not null, kita buat something else. Okay. So aku tunjuk sikit kenapa kena guna get ni student. Let's say student Aku nak create student. Student ni ada nama. Nama dia Hakim. Ada Hakim dalam kelas ni. Pinjam nama Nama dia Hakim. Okay, dia cakap apa ni? Oh, public nama pula. Public string. Public string nama sama dengan Hakim. Okay, so basically aku nak create satu student ni. Satu student lah daripada kelas tu kan kita nak create. Jadi dia akan jadi student. Student first sama dengan new student. So kita dah guna kelas student ni untuk create student first punya objek. Untuk dapatkan nama dia, kita boleh print. Macam mana nak dapatkan nama? Siapa tahu macam nak dapatkan nama? Nama ni maksud dia variable dalam student ni lah. Untuk access dia, kita boleh tulis student first. Student first dot nama. So dia akan keluar sini suggestion. Nama. Okay, bila kita run, dapatlah nama dia Hakim. Tapi kenapa kena ada get next tu? Kena ada getter method sebab bila kita tukar sini private, Java dia tak boleh jumpa dah nama ni apa sih, dah ada error. Student.nama is not visible. Dia tak jumpa dah sebab ini private. Private ni maksudnya semua benda yang dalam body yang sama je boleh guna. Okay, dalam luar ni dah luar kelas student dah. Dia dah luar daripada body student ni, daripada curly braces ni, dia tak boleh guna dah. Jadi macam mana kita nak maintain private tu untuk pastikan data kita selamat lah, kita tak bagi orang lain guna kan. Kita kena guna get method lah. Okay, so dia kerjakan public
string get nak nama. Okay. Jadi bila kita ada satu method which is yang public, kita boleh gunakan nak nama ni untuk return nama tu. Return nama tu. Jadi walaupun yang ni private, kita boleh dapatkan nama ni melalui nak nama ni lah, tukarlah get name. Okay, tu function get method lah, get ke set ke, yang tu semua sebab dia private. Okay, so get name. Okay, dia cakap ada problem lah sini. Is undefined. Public string. Student first. Public string. Tuan, saya rasa sebab kena guna import linked list ke? Import apa tu? Import linked list. Oh, bukan. Oh, tadi tu dia tak ni lah. Dia tak jadi sebab tak save. Dah tambah get name ni tapi tak save. So dia macam tak nampak lagi lah. Linked list tu kita akan import bila kita nak guna linked list lah. Contohnya macam ni kan, import array list ni, kita nak guna array list baru kita import. Kalau macam ni, konsep dia kita guna kelas je. Kita tak guna linked list ke, array list ke. So import tu maksudnya kita tak perlukan lagi. Okay, so sekarang korang nampak kenapa kita kena guna get method ni. Aku bagi contoh dalam soalan ni. Sebab first sekarang ni dia private. Private first, private last, private current. Jadi untuk dapatkan first element, kita guna get first. Which is akan return objek lah. In this case, nama ni dalam bentuk apa? String kan? So kita akan letak sini string. Kalau dalam soalan ni, tengok dia punya ni. Get first ni akan return first. Which is an element of car. See? Dia akan ikut apa yang kita nak return. Alright? So kalau aku tukar sini, integer umur sama dengan 40. Lepas tu yang ni kena tukar jugalah integer. Yang ni tukar nama get umur. Lepas tu return umur. So sekarang baru tak ada error. Dia kena ikut apa yang kita nak return tu dapatkan. Okay. Ada soalan tak untuk yang ni? Kenapa kena guna get ni sebenarnya? Sebab kalau ini public, kita tak payah pun ni. Kita padam je. Kalau dia public, kita tak payah ni pun. Susah pun. Kita boleh letak je dot. Dah terus keluar umur. Okay. So sekarang ni dah terjawab pun soalan ni sebenarnya. Macam mana nak dapatkan get next ni yang dia nak get next. Okay. So sekarang ni kita akan buat dalam ni ya. Public car get next. Okay. Kalau kita nak get next ni, of course lah kita nak next of the current kan. Kita bukan nak yang head punya. Kalau kita nak head punya, dia akan always return elemen seterusnya kepada head tu lah. Tapi sekarang ni kita nak daripada head, let's say kita dah bergerak 3 kali kan. 3 kali kita nak ambil elemen yang keempat. Jadi yang ketiga tu adalah current. Okay, so kita akan buat return. Okay, return current. Dia akan return the current node lah. Tapi dekat sini kita punya coding kita salah. Siapa yang boleh kesan salah dia kat mana sebenarnya? Dia macam kena tambah sikit lagi. Dia macam ada type ni dengan type ni tak sama. Ada problem. Ada problem sikit. Korang kena tengok current ni jenis dia apa. Lepas tu method kita ni Not. Current tu not kan? Current. Dia tak ada ni declaration string apa tu tadi? Kan? Dia ada tapi let's say ada lah dekat atas. Tapi sekarang ni kalau kita return, walaupun kita dah return current, sebenarnya ni kan current.next ni. Current is a node.
Lepas tu dia nak next kan. Okay. So current dot next. Okay, tapi kat sini pun salah lagi lah. Dia ada sikit problem lagi. Yang ni kita dah bergerak ke next element tapi akan ada error lah. Dia tak kenal yang ni apa dengan kita nak return tu sebenarnya apa. Kita nak return apa sebenarnya dalam get next ni? Dalam yang ni. Last note. Maksud aku kita nak return apa? Type apa? Kita nak return string ke, nombor ke, objek apa kita nak return? Return string kan? String. Juga objek kan? Kita nak return apa? Okay, kalau kat sini kita nak return apa? Alah hilang dah. Okay, kalau kat sini kita return apa? Objek type apa kat sini? Integer. Okay, kat sini korang nampak asal dekat sini korang tak nampak Dia sama je. Okay, kat sini nak return apa? Integer ataupun apa kita kata dia punya tu variable apa? Variable. Betul lah variable. Tapi type apa? Kalau kat sini type apa? Type dia. Integer. Okay, korang tengok dia punya posisi tu int tu kat mana? Okay, kat sini apa? Kita nak return apa? Return car. Okay, betul. Baru nampak kan dia punya tu integer. So maksudnya posisi yang ni sebenarnya memang untuk return type. Kalau tukar string kat sini, kita akan return string lah. Tapi masalah dia dekat sini current ni adalah node. Current.next. Okay. Current ni node. Next untuk node tu pun adalah node. Okay. Sekarang ni apa yang kita return sekarang adalah node. Dia bukan car. So macam mana kita nak dapatkan car untuk node tu? Macam tu. Okay, so current ni, okay aku tulis current dia adalah type node. Current.next, kita refer dekat kelas kita punya ni adalah type. Okay, current adalah node. Okay, kita refer je, kita simpan dalam kepala kita node. Okay, refer kelas node. Current.next, which is next punya element adalah type apa? Node juga. Node juga, okay betul. Pandai-pandai. So dekat sini dia akan return node. Macam mana dapatkan car untuk node? Get node. Get node salah. Dia tak boleh reka sendiri. Dia kena refer dekat apa yang kita ada. Okay. Current adalah node. Current node. Kita refer lah node. Dan dapatkan next punya node kan. Okay, node. Next pun node juga. Jadi sekarang yang apa yang kita return adalah kita return node, bukan car. Macam mana kita dapatkan car daripada node? Kita guna equal. Equal kalau tempat. Okay, aku tunjuk kat sini Equal bukan ni. Student adalah class. Okay, student ni adalah satu jenis kelas. Aku dah create student ni, student first. Student yang pertama sekali dalam program aku ni. Macam mana nak dapatkan umur student ni? Alamak, aku drag sini sekejap. Okay. Macam mana tu? Okay. Let's say kita point dekat sini loh. Nak dapatkan umur student ni. Macam mana tadi? Ingat tak? Kita dah create objek ni. Panggil balik kelas student tadi. Okay, student first ni yang kita dah create objek kan. Kita tak panggil kelas, kita panggil objek lah sebab kita dah create objek. Panggil objek tadi, lepas tu dot tu lah, dot student tu. Dot apa yang kita nak kan? Dot contohnya umur kan. So kita nak ni dot umur lah. Okay, so betul lah tadi tu. Kita kena tukarkan sini. Current.next.node. Dot data lah. Sebab data tu yang type car. Kau nampak tak kat sini? Ada data 3 ni dot. yang type car. Dia ada 3 dot. Okay. Nampak tak? Boleh. Dia akan kalau korang kat sini aku macam nak buat okay, aku boleh buat. Aku buat satu kelas lagi Tambah satu kelas lagi. Tempat lah tarikh lahir. Contohnya kan. Finish. Okay, tarikh lahir untuk student tu lah. Aku akan linkkan ke belakang. So kita akan create apa? Tarikh lahir ada apa? Ada day, ada month, ada year kan. Okay, so sekarang ni kita akan buat satu objek tarikh lahir.
tarikh lahir, tarikh lah nama objek tu. Tarikh objek sama dengan new tarikh lahir. Tarikh lahir. Ada ni. Okay, so aku nak set kat sini sekejap 11 bulan 11. Ini pun 1997 contohnya kan. Year dia kat situ. Okay, sekarang dia link ke tak Okay, bila kita buat ni student first, which is the object of student, kita boleh dapatkan tarikh objek, which is dalam dia ada ni. Tarikh objek ni pula dia link dekat tarikh lahir. Tarikh objek dot see, dia boleh link dekat day, month ataupun year. Dia main macam tu je, dia main tengok apa yang kita nak. Ada error. Okay, kena letak sini. Integer hari sama dengan ni. Okay, so sekarang kita boleh print lah. Aku tunjuk print hari. Okay, kalau tengok student first ni adalah kelas untuk ni. Dalam student ni ada kelas tarikh objek, which is kelas lain pula. So dah ada link-link lah, macam sama macam ni. Okay, node ni, dalam node ada node, which is kelas yang sama juga. Dan ni aku guna kelas berbeza, student dengan tarikh lahir. Jadi boleh guna 2 dot macam ni. 1 dot, 2 dot. Dia boleh access sampai berapa lah suka hati. Lepas tu bila kita run ni, kita boleh tengok 11 ni datang depan ni. 11 datang sini. Dia masuk sini. Kita ambil dekat sini. Nampak So, boleh guna macam ni. Sebab current.next ni dia masih lagi node lah. Sebab dia macam ni. Next ni adalah node. Jadi untuk dapatkan car tu, boleh dot data. Okay. Sebab car tu ada kelas lain kan? Data car tu. Jadi kita just car tu daripada kelas lain, betul-betul. Car tu daripada yang atas ni kan. So node ada car, ada node. So walaupun kita dah pergi dekat next node, dia node lah, dia still node. Jadi node punya car adalah barulah car, baru dapat car. Okay. Okay, ni last question lah. 2 differences between linked list and array list. Sekejap tu, saya masih pening yang tadi. Yang link dengan kelas lain tu. Oh. Yang ni Okay. Okay, aku buat satu lah. Aku buat ni. Aku buat yang betul-betul guna kelas yang sama Kelas, aku buat nama orang. Okay. Okay, aku buat nama dia, let's say Ali. Ali lah, boleh lah Ali. Lepas tu Ali ni ada anak. Anak dia tak apa. Aku tulis dia punya variable kan. Variable dia anak. Dekat depan ni kita nak isi apa? String. String tu kurang tepat. Okay, let's say aku nak buat orang ni ada banyak benda lah. Ada apa lagi? Integer umur 99 50. Lepas tu string jantina sama dengan male contohnya. Okay, so sekarang aku nak dia ada anak. Kita nak set kepada apa anak dia tu? Jenis apa anak dia? Ayah dia orang. Mak dia jenis, anak dia jenis apa? Orang juga kan? So dia kelas yang sama. Dia so kita, orang. Dia orang. Orang Ali Okay, so okay, dia ada problem ni. Cannot convert from string. Okay, aku salah kat sini. Kita just declare baru je lah. Kita ada anak dia, tak tahu siapa lagi. Lepas ni baru kita create dekat sini. Okay, kita akan create Yang ni nak tunjuk macam mana kita boleh gabung-gabung kelas banyak tu. So sekarang ni kita buat seorang ayah. Nama dia new orang.
Lepas tu dia ada anak, tapi anak ni kita belum create lagi. Kita boleh create kat sini. Anak sama dengan ni orang. Okay. Nampak kan dia punya, tapi kita dah create dua orang yang berbeza sekarang ni. Kita belum connectkan dia lagi. Macam mana nak connectkan anak tu dengan ayah? Siapa ada idea? Ayah. Anak dot ayah. Kan? Betul. Ayah dot anak sama dengan bukan kan? Alamak, aku guna variable sama lah dengan ni. Anak. Let's say anak dia lah. Okay, okay. Aku anak dia lah. Besar tu nanti confuse kan. Okay, anak dia. So ayah punya anak. Ayah ni apa? Ayah ni orang. So tengok sini. Orang ni ada anak. So anak yang ni, yang dekat dalam kelas ni, kita setkan kepada, dia perlu jadi type orang tau. So kita boleh letak anak dia ni. Ada error tak? Tak ada error. Nampak tak macam dia boleh link? Walaupun benda ni adalah benda yang sama. Sama macam ni. Node.next. Next pun node juga. Macam ni kan? Macam ni. Anak pun anak pun orang juga. Tapi dia boleh set macam ni. Okay. So sekarang macam nak tukar nama anak dia? Anak dia anak dia set. Macam ni. Okay. Betul tu. Idea dah ada. Anak dia set. Kita tak guna set lah sebab variable kita sekarang ni bukan private. Yang set dengan get tu private. So macam mana? Kalau tak private kita boleh access macam ni je. Anak dia dot. Yang tadi tu get apa? Ambil anak dia. Okay. Dot. Apa ya tadi yang student tu? Okay, tak apa. Aku tunjuk. Yang ni kan? Aku tunjuk ayah. Nama ayah dia. Alamak. Lepas tu anak dia punya nama. Sekarang ni sebelum kita tukar bukan, aku nak tunjuk macam ni. Ayah punya anak. Ayah punya anak punya nama. Macam tu. Okay. Sekarang nama dia Dudu Ali. Sebelum aku print ni aku nak tukar nama anak dia. Macam nak tukar nama anak dia? Scanner tu kalau kita nak ambil input daripada user kan. So let's say aku tak nak guna input lah. Aku nak tulis dekat code je. So buatlah string anak sama dengan korang tepat lah. Okay. After tu ada kena-mengena dengan anak tu. Macam mana nak access macam ni? Anak dia anak sama dengan nama baru. Anak dia anak tu dia jadi macam anak kepada anak dia. Sekarang ni kita nak anak kepada ayah dia. Okay, satu. Aku rasa aku pun confuse sebenarnya. Dia banyak sangat anak-anak ni, orang-orang kan. Okay, so first kita create ayah. Okay, aku lukis. Aku lukis guna mouse ni. Pisang kan lukis guna mouse. Okay. Dia boleh lukis ni, boleh nampak sikit. Okay, first kali kita nak create ayah. Dekat line ni, line 6 ni, kita create ayah. Okay, ayah ni ada apa? Ayah ni kau orang. Orang ada nama, umur, jantina dengan anak. Okay, dia ada nama, umur, jantina dengan anak. Okay, mesti lepas ni korang nampak ni umur So, nama dia Ali lah dah ada. Lepas tu umur dia dah ada. Lepas tu jantina dia dah ada. Anak ni kita tak set apa-apa. Kita biar macam tu je. Okay, aku buat tak ada lah. Tak ada sama dengan. Lepas tu, kita create anak dia. Which is another person. Dia tak link pun lagi. Kita baru create je. So, anak dia ada anak. Okay, tengok anak dia ni. Ini ayah tau. Anak dia tak anak. Sekejap. Okay. Anak dia ni adalah orang lain lah. Ini ayah. Ini ayah ni. Lepas tu. Macam ni. Okay, hitam. Lepas tu ni anak. Allah. Ni anak dia. Ni korang kena mahir sikit lah untuk guna kelas. Anak dia ni orang juga kan. Orang mestilah ada nama, umur, jantina macam ayah dia tu. Okay, so ni nama. Yang ni jantina. Yang ni umur. Lepas tu
anak dia ni pun ada anak. Sebab semua orang ada anak. Macam tu. Semua orang akan ada anak. Disebabkan anak dia ni pun orang juga, dia akan ada anak juga. Walaupun kita tak set lagi, dia ada anak. Okay, jantina ni pun samalah macam ayah dia ni. Dia akan set originally macam ni. Ali 50 male juga. Lepas tu, yang ni sampai line sini tau. Nampak line sini. Cara kita nak linkkan A ni dengan orang ni, kita set macam ni lah. Ayah dot anak, which is this one. Ayah dot, Allah, tukar color lain lah. Ayah dot anak sama dengan orang mana? Kita nak set dengan orang ni. Okay, sama dengan, okay aku buat macam ni. Sama dengan orang ni. Oh, so maksudnya ambil nama balik lah. Nama umur jantina letak dekat sini pula. Kita boleh access, betul, kita boleh access ayah dot anak tu dengan anak dia. Dengan titik-titik lah. Orang yang sama. So basically yang kita sampai baru. Okay, kita sampai sini. Macam ni lah dia punya. Nampak dia punya tu. Kita buat mula-mula ni ayah dengan anak dia tu dua orang berbeza. Nak linkkan dia, kita kena set ayah dot anak tu sama dengan anak dia, which is orang ni. Okay, aku tukar lah nama. Ayah ni tak siapa-siapa. Okay. Okay, sekarang ni tak siapa-siapa ni rupanya anak kepada ayah ni. So kita boleh set kat sini. Okay. So kalau kita create orang baru kan. Okay, orang lain pula ni tak siapa ni. Ni entah tak tahu siapa. Oh rupanya yang ni pun anak dia juga. Tapi tak boleh store dua orang lah sebab ni bukan array. Kalau array boleh buat banyak kan. Okay, so tak siapa ni anak dia. So sekarang ni macam nak tukar anak dia punya nama. So ambil pada nama daripada orang tu. Orang yang mana? So ambil anak entah Okay, kau nampak tak dia punya objek ni sebenarnya macam ni je. Kalau korang punya Java punya programming ni, dia macam real life punya. Boleh sama macam real life. Okay, so let's say anak dia siapa? Anak dia tak siapa kan? tak tahu siapa. Okay, nak tukar nama dia buat macam ni kan? Nama. Tak siapa-siapa. Tak tahu siapa nama dia. Tak siapa apa ni? Okay. Tak siapa dot nama. Nama. Okay, tukar kepada Azmin. Azmin, okay. Okay, sekarang patutnya Ali ni bertukar kan? Okay, kita run lah. Ali Azmin. Dah jadi anak dia dah. Nampak tak? Dia link kat sini. Walaupun kita tukar tak siapa punya nama, tapi kita tak access pun tak siapa ni kat sini. Kita access ayah dot anak dot nama. Anak kepada ayah tu. Tapi kita tak tukar directly pun. Kita tak cakap pun ayah dot anak dot nama macam tu. Tak tukar kepada Azmin macam ni. Kenapa? Kita direct ambil terus. Sebab kita dah buat macam ni. Kita dah kita nak ambil. Kita letak tak tahu siapa tu nama dia. Kita nak tahu siapa. So ni tak siapa kan. Yang ni tak siapa. Yang tak ada muka ni tak siapa. Yang ni ayah. Lepas tu kita dah set anak kepada ayah ni adalah tak siapa-siapa. Apa benda kita tukar dekat tak siapa ni, dia akan automatically akan affect anak ayah ni lah. Kan? Kita tukar benda lain pula. Tak siapa-siapa. Salah. Panjang kan. Tukar nama pelik kan. Okay, tak siapa tukar umur dia. Umur dia jadi 18. Okay. So kita akan print lah. First kali kita akan print ayah punya anak. Dot tu maksud dia punya. Ayah punya anak punya apa? Nak print first. Nama. Ayah punya anak punya umur. Okay. Yang ni ayah punya anak. Kita print, kita ada Azmin 18. Tapi kita tak pernah tukar pun ayah dot anak dot nama tu. Kita tukar sebiji ayah dot anak dot nama tu kepada Azmin. Ayah dot anak dot umur tu kepada 18. Kita tukar tak siapa punya. Tapi disebabkan tak siapa tu kita dah setkan jadi anak kepada ayah. Dia jadi berkait lah walaupun kita tukar tak siapa punya nama. Nampak kan? Korang nampak tak dia punya ni? Class punya objek punya guna dia. Okay. Okay, jadi soalan apa sebenarnya? Dah jauhnya terpesong ni. Nama, umur dengan jantina tu masuk bawah anak lah kan? Yang mana?
misalkan kita declare anak tu, tak siapa-siapa, kiranya umur, nama, jantina semua tu akan masuk bawah tak siapa-siapa kan? Okay, maksudnya every time kita create kelas kita, orang ke, smartphone ke, kereta ke, student ke, dia akan ada semua yang baru tu akan ada benda dalam ni. Oh, dia copy balik. Dia copy, dia macam create satu lagi kelas baru. So kita just boleh ubah nama yang kita nak ke nama baru lah. Boleh macam tu. So maksudnya ini macam template lah. Tahu template. Macam yang ni, okay, semua orang aku nak ada nama. Nak set nama dia awal-awal lagi Ali. Umur 50 jantina. So kalau kita buat orang baru ke, yang ni lah information dia. Sebabnya dah template. Okay. Sama macam ni. Okay. Node ni. Ni template dia. Semua node akan ada data. Akan ada next. Semua link list akan ada first, last, current. Semua car akan ada license plate, time in, time out. Maksudnya car dalam dunia dia ada benda ni. Kalau dia create 3 car, maksudnya ada 3 lah benda semua ni. 3 ada 3 license plate, 3 time in, 3 time out. Nampak tak kegunaan kelas tu sebenarnya? Nampak Clear best main. Dot-dot macam ni. Dia boleh kait macam tu. Okay, so last question lah. Last question tadi kat mana kita ni sebenarnya? Kenapa sampai sini? Tak apalah. Okay, differences between linked list and array list. Ini dah nota lah. Satu tadi, linked list tak ada index. Array list ada index. Lepas tu, aku tak tahulah. Kalau ikut reka, boleh je ikut logik. Korang lukis lah. Linked list tu ada arrow. Lepas tu cakap lah, linked list dia ada node. Array list tak ada node. Ada node tapi dia tak ada echo. Maksudnya tak ada tail. Tak ada point to the next element. Okay. So sampai situ lah dulu Korang, okay nampak Okay, Nabila nampak. Semua orang korang nampak lah. Dah masuk ke sini dah. Dia tak masuk macam korang punya data struct dah. Tapi ini basically, bila korang create class tu, basically kita buat satu template lah. Jadi bila kita create object of the class, yang ada jadi benda yang ikut tu lah, ikut template yang kita buat tu. So apa yang ada dalam ni, atas kita je semua. Kita yang sekali kita buat apa-apa pun dalam tu. Nak bagi ada objek banyak anak, lepas tu ada nenek ke kan. Orang nenek ke, sekali lah. Lepas tu orang ni ada car pula kan. Orang yang ni, setiap orang akan ada car. So buatlah satu kelas lagi, car, kereta. Lepas tu ada rumah pula. Buatlah objek rumah pula. Rumah tu ada dia punya warna, dinding apa semua. Tas siapa tu akan ada semua. Macam tu. Betul lah dia punya logik dia. Memang macam tu. Kalau korang guna object oriented programming, which is nama korang punya course ni. Tas siapa dot nama boleh? Tas siapa dot nama tu boleh? Bagus, korang dah berkembang dah. Tak tas siapa dot nama boleh sebab dia keluar suggestion. Maksudnya boleh lah benda tu. Tapi samalah macam kita, okay ada error. Oh sebab ni tadi. Dia tak tahu kereta tu apa sebenarnya. Okay. Save. Ni apa error ni? Padam lah. Orang anak. Tak ada Dah buang Oh. Wah korang tangkap mata. Nampak cahaya dah Bagus-bagus. Sebelum ni keluar. Okay kita run boleh lah. Nampak tas siapa punya nama ni. Tapi okay. Kita nak print tas siapa punya nama kan. Aku tak nak tukar direct. Aku nak tukar sini. Boleh tak ayah dot anak punya nama. Okay, aku tak tukar nama dia directly. Tas siapa ni aku tukar macam ni. Boleh tak? Sepatutnya boleh kan sebab kita dah link macam ni. Kita dah link tas siapa ni anak ayah. So kita tukar yang ni pun affect dia juga. Tukar dia punya pun affect dia juga. Okay, si Azmin juga. Dia boleh macam tu lah. Link-link macam tu. Tuan nak tengok jawapan untuk B tadi? Jawapan untuk B, alamak. Jawapan untuk B, get next. Okay, ni pendek je. Aku tulis ni ada, okay. Okay. So kita nak get next. Of course lah kita nak next of current kan. Bukan next head punya, bukan first punya, bukan last punya. Kita nak next untuk current. So current dot next lah. Current ni adalah node. Node punya next adalah next lah, dot next. Tapi dia adalah node. Kita nak return car. Ni node. Okay, aku tukar sini. Jadi node. Aku bayangkan dia apa yang dot tu digabung jadi node. Node punya nak dapatkan car dot data. Okay, kalau panjang dia sebenarnya asal dia jadi
current.next.data. Okay. Kalau macam ni memang error lah. Sebab current.next is current ni node. Node punya next adalah node. Jadi kita nak dapatkan data dia. Data. Macam tu. Korang tak hafal ni. Korang kena macam faham je. Kalau faham, time exam tu boleh buat sendiri. Lukis-lukis. Lepas tu dapat dia punya coding. Tuan, data tu kat mana ni? Data tu kat mana? Maksudnya? Kalau current tu dia dalam linked list dan next tu pula dalam kelas node. Dalam node kan? Dalam ni kan? Tu, okay, current ni adalah okay, current ni dalam ni kan? Linked list kan? Next ni dalam next, dalam node. Jadi data ni dalam node juga. Tapi okay, dia macam ni. Kita ada node kan? Node current. Node ni type current. Current ni jenis node. Kita nak dapatkan next element. Sebab tu memang kita punya goal lah of the method. Kita nak dapatkan next element of current element. Jadi next element akan jadi current.next lah. Yang ni jenis apa? Current.next ni. Node kan? Dia jenis node. Sebab current ni adalah node. Macam ni. Kan? Orang ni adalah ni. Lepas tu anak ni jenis apa? Kita tengok balik dalam kelas yang sama. Okay. Current ni adalah node. Lepas tu next tu dalam ni node juga. So data ni bukan dalam node yang sama. Dia adalah node yang untuk kelas satu lagi. Okay. So data of next element. Okay. So next element kita represent jadi ni. Boleh buat macam ni lah. Next element dot data. Data ni dalam ni juga. Kau ni. Linked list ni dia berhubung dengan node ni. Sebab dalam ni kan ada node. Linked list adalah kelas. Node ni pun kelas. Kelas ni gabung kat sini. Dia connect macam tu. Nampak tak Anis? boleh dah tuan. Boleh lah. Masih confuse sikit. Confuse sikit Sebab kalau kita tak tulis coding ni, coding betul. Sebab kalau tulis coding kena implement lah dulu kat sini. Nanti tak apa, aku buat video. Kita buat video, lepas tu nampak lah semua daripada awal. Okay, siapa ada soalan? Terima kasih tuan. Okay. Siapa ada soalan last soalan? Soalan daripada korang lah. Soalan ni kita dah settle. Kita apa, sebelum 24 ni kita boleh buat kelas hari-hari kalau korang nak. Ikut korang je, bila-bila. Sebelum... Okay, so lepas ni kalau nak kelas, lepas dah test tu pun boleh buat kelas lagi ikut korang lah bila-bila. So... Esok boleh lagi ke tuan? Macam mana? Esok boleh lagi ke? Boleh. Esok boleh, lusa 24. boleh, sampai 24 tu kita boleh buat. Kalau korang exam... Pukul 9 ke? Boleh. Ikut lah. Nak minta ajar Q boleh. Q ke, stack ke. Nak buat infix, prefix pun boleh. Kalau dalam korang punya tu lah. Korang punya syllabus tu. Sebab aku dah deal dengan Madam. Madam cakap okay yang ni korang nak belajar nanti. Boleh ajar tak? Aku cakap boleh. So semua yang korang belajar tu lah aku boleh try untuk study dulu. Lepas tu aku curahkan ilmu Stack, Q, apa lagi stack kan, Q. Lepas tu array list, linked list. Busy juga tapi settle kerja lain dulu lah. Lepas tu sebab minat programming, lepas tu minat nak ajar-ajar ni. Suka explain dekat macam ni. So kita akan make time lah. Kerja sekarang ni tengah intern sebenarnya. Tengah intern dekat rumah lah sebab work from home. Office dekat KL. Tapi kerja intern lah. Settle lah, kita bagi settle supaya malam ada masa untuk korang. Okay. So kalau tak ada soalan dah untuk malam ni, sampai situ. Lama juga 10. Pukul 9 kan, 2 jam. Lama juga korang bertahan ni. Aku tengok nombor ni. Okay, sama semua. Kalau ada soalan, besok tengah study ke, just bagi dalam tu dalam group tu. Okay? Alright. Terima kasih semua.
Selamat malam. Tuan ada record kan? Ada rasanya. Ada record. Nanti boleh share ke link boleh. ke? Alright, boleh. Okay, terima kasih tuan. Okay, sama.